Assalamualaikum. Salam. Weh. Ustaz. Salam. Main. Bunyi apa tu? Oh. Assalamualaikum. Awak kat balai polis ke? Mana ada? Tu nak balik kampung tak dapat tu. Mana ada matahan no. Apa dia? Mana ni? Mana? Okey, anak nama dia Ustaz. Sementara tunggu kawan-kawan kita. Pagi ni Soalan saya tak sempat nak bagi tahu Ustaz harga berapa. Semalam kan nak bagi tahu ke harga? Tah. Yelah, Ustaz kata tak nak bincang. Lepas tu tiba-tiba Ustaz off. Oh, patutlah. Okey, sorry. Kejap lagi. Okey, sementara tunggu kawan-kawan kita, mungkin diorang pun tengah bersiap. Kita baca kahfi sikit. Kita baca kahfi. Siapa yang dah baca sikit lagi. Baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wih, ngantuk betul. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikr. Samalah. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
Hai, dengar sedekah Azim je. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey, ada 10 orang. Teruskan. Okey. We start our class by reciting doa. Asal semua perempuan tak ada lelaki ke? Saya seorang je lelaki nak ambil open camera. SD. Ya, yang lelaki tengah tolong mak dengan ayah dia orang. Tengah tolong basuh pinggan, tengah tolong Patutnya sapu tu perempuan yang sampah. buat bukan lelaki. Eh, Siapa cakap? ha. Yelah, patutnya perempuan yang lebih kemas rumah. Mana Um, macam tu? Tu Tak kerja boleh, dia. Hafiz. Lelaki buat Gender kerja ban lagi lah. berat. Kena kecam nanti cakap macam tu. You will live to regret. You're saying Hafiz, that. Hafiz, mana ada Bias. macam tu? Gender Mana bias. ada orang perempuan buat kerja rumah. Orang lelaki pun kena buat kerja rumah. Basuh pinggan tu pun kerja kita. You know, Bukanlah, girls kita kena buat kerja sekolah. Kerja rumah, homework. Oh, Ya maksudnya Ah. Tapi sebenarnya kalau ikut dalam Islam, bila kita dah kahwin, tugas masak apa semua tu itu tugas suami tau, bukan tugas isteri. Awak kena tahu benda tu. Awak kena tahu benda tu. Dia Isteri counter buat, je. Sama siapa isteri nak masak. buat, perempuan buat atas sebab ihsan kepada suami. Awak kena tahu benda tu. Tugas itu tanggungjawab tu sebenarnya tanggungjawab suami. Jangan pula nanti awak dah kahwin nanti masak, awak Aku mana masak je sikit. betul. Cakap tu kerja perempuan apa? Dia sebenarnya yang kerja-kerja rumah itu sebenarnya tanggungjawab suami. Tapi isteri buat atas ihsan kepada suami. Ihsan tu apa pula? Ihsan tu mahabbah lah, kasih sayang kepada suami. Dia Mahabbah. tengok mungkin dia tengok suami dia penat kerja, haras penat kerja, dia pun tolong. Ustaz kalau suami langsung tak buat, dia tengok juga. Suami tak buat tu kenapa? Mungkin sebab suami tu pergi kerja ke, dia dah tak larat, isteri pun tengok tak apalah dia tolong. Tapi hakikatnya setakat yang ustaz belajar, itu adalah tanggungjawab suami. Tapi atas ihsan isteri buat. Tapi dalam kalangan orang Melayu dia nampak, basuh baju perempuan, basuh pinggan perempuan, anak lelaki baca surat khabar. Contoh. Contoh. Ustaz kena beritahu ayah saya ni. Kerja berat, kerja ringan. Tak, bukan. Jangan Ustaz tiba-tiba beritahu ayah awak, lepas tu janganlah. Ayah ni kena masak sebenarnya. Bukan macam tu. Tapi dalam culture kita, dalam culture Melayu, awak akan faham dalam culture, dalam budaya orang Melayu, Apa ayah ni tak masak, yang ni. kita dah terbiasa dengan masak je mesti perempuan. Bila orang lelaki masak jadi pelik. Bukan macam tu. Dia sebenarnya benda tu sebenarnya benda tu tanggungjawab masing-masing. Awak contoh Hafiz, katakan awak kahwin dengan siapa pun, awak tengok isteri awak penat, awaklah masak. Isteri awak tengok awak penat. Zin dah jadi nenek dah awak tahu ni. Faham? Ya betul Nur Sofia, betul. Itu dipanggil, dia akan jadi macam gender bias, faham tak? Dia jadi gender bias. Bila orang sebab anak-anak murid Ustaz pernah dengar cerita yang bila anak-anak murid lelaki ni, anak-anak lelaki ni tak diajar untuk buat kerja rumah. So awak tak tahu, lepas makan tinggal pinggan, pergi main game ke apa. So anak-anak perempuan lah yang kemas dapur. Salah benda tu tak betul. Kena terbalik. Kau kutip pinggan ni, kau pergi letak kat sini dia. Saya pun kutip dah. Kena terbalik ni. Kena balik. Jangan pula bila Ustaz dengar cerita ni, anak-anak perempuan buat tak tahu. Tak, jangan macam tu. So key-nya adalah kefahaman. Contoh Ustaz, saya tak pernah tengok pun ayah saya masak. Ustaz, saya tak pernah tengok pun ayah saya masak. Mungkin ayah awak buat kerja lain. Selalunya ayah-ayah ni dia akan buat kerja dekat luar, dia akan tanam pokok, dia akan potong rumput. Itu kerja-kerja selalunya. Kerja-kerja yang berat selalunya ayah yang buat. So yang bahagian masak ibu yang buat. Tapi jangan pula kata Ustaz kerja-kerja rumah tu itu nak perempuan. Tak. Itu pun tugas anak lelaki. Patutlah dalam kelas Ustaz tengok perempuan je yang sapu, lelaki tak sapu pun. Saya sapu banyak kelas tu. Ya, ayah saya berkebun. So bila ayah awak berkebun, mak awak lah masak. Dia macam siapa yang berkebun? Budak Kamyong. Siapa yang cakap?
Yang berkebun Tapi kenapa Ustaz nampak ni gambar sama ni Sofia, Khaira dengan Sofia? Dia cuba Ustaz tengok dia punya position dia lain. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz itu dia. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Ustaz ni background apa Ustaz? Background saya Hafiz dengan kawan-kawan dia. Itu bukan yang tahfiz terbakar tu? Hafiz dengan kawan-kawan dia. Okey. Okey, kelas kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan baca doa kita tadi kan. Bacaan doa surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Hafiz. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, ya Rashid. Sesungguhnya kau maha berilmu, maha bijaksana serta maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kelas Ustaz tengah terfikir. Ada 4 orang lagi lelaki yang tak masuk. Siapa Azim, Fahim, Fadil. Tok Dil. Fadil ni kenapa Siang kat dia. Dia kan kau situ. Ada Fadil lah. Ni Fadil. Fadil dia? Ada lah. Semua masuk lah tu. 3 orang kan ada. Adam, awak ada 17 orang betul? Kelas awak ada 17 orang. Sekarang baru ada 13. Yang tak ada Fahim, Adam, Azim. Seorang lagi? Amma. Semua lelaki. Malukan tu lah. Dia orang tengah pergi turun mak dia orang. Awak kena faham dia tu. Okey. Anak-anak murid Ustaz semalam. Boleh Ustaz percaya. Fahim tu saya percaya sikit. Semalam Ustaz pergi rumah Fahim. Salah Ustaz pergi rumah Fahim. Ustaz pergi bagi barang. Oh, saya ingat Ustaz lepak rumah dia minum kopi ke apa. Okey anak-anak murid Ustaz bila Ustaz habis kelas semalam, Ustaz terfikir. Sebenarnya semalam Ustaz dah kata kepada awak kita nak sambung fiqah sebenarnya. Kita nak sambung fiqah dan buat latihan. Betul ke tidak? Saya pun tak faham. Mana ada? Awak. Mana ada? Semalam ke bila Ustaz cakap? Sepatutnya semalam kita sambung fiqah, habiskan sedikit fiqah sebelum kita masuk kepada akhlak. Tiba-tiba semalam Ustaz dah masuk akhlak dah. Okey, tak apa. Hari ni kita nak buat latihan. Okey, awak semua ada buku ni? Tak ada. Awak buku apa je yang awak ada? Okey, keluarkan buku ni. Anak-anak murid Ustaz, sebelum Ustaz terlupa, minggu depan kita akan mulakan dengan kita punya ujian PAFA Ustaz nak kita akan adakan ujian PAFA Ustaz, ni. saya pergi ambil. Saya ambil buku kejap. Ujian PAFA ni minggu depan Ustaz akan tengok balik. Berkaitan dengan ujian apa yang awak ni. Kenapa ujian PAFA ni penting? Sebab untuk awak punya kemasukan ke sekolah menengah. Yahoo. Ada ke orang nak masuk MRSM lah ni? Ada. Siapa Ustaz? Ustaz. Okey. Oh, dia 7, 8, 9. Kenapa buka phone pula? 7, 8, 9, 10. Ustaz kena pergi sekolah bila je Ustaz? Hari apa? Tak, Ustaz pergi sekolah bila ya Ustaz nak. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa tu? Ni Amma. Ustaz, ujian PAFA ni macam mana? Dia bukan ujian. Ustaz, okey, dia macam ni. Okey, Ustaz nak persetujuan antara awak. Awak nak Ustaz buat soalan yang bertulis ataupun soalan yang oral? Lisan. Saya pilih lisan. Saya pilih lisan. Okey, kejap. Ustaz tulis dekat chat. Awak reply personal dekat Ustaz. Awak nak
ujian lisan atau bertulis? Bertulis ni macam Tulis lah. tulis ataupun quizzes ke, some kind of that things, Tak nak. ataupun okay. Lisan? Silap. Ustaz tulis sebab Ustaz akan tulis kat everyone. Awak reply dekat Ustaz, Ustaz nak kira, Ustaz nak undi. Okey, awak nak ujian Fafa ni Ustaz akan awak nak ujian ni bertulis ataupun lisan. Maksud lisan ni Ustaz tanya awak kena terang kepada Ustaz. Okey, ada yang nak bertulis, ada yang lisan. Ingat, lisan ni Ustaz tak nak awak baca. Kalau Ustaz, apa maksud Ustaz ingat? Perkara gaib yang terang kepada Ustaz. Kalau bertulis, okey, saya okey dengan dua-dua. Saya lagi suka terangkan daripada enggak bertulis. Okay. Saya malas. Oh, ramai orang nak bertulis. Apa ni? Aduh. Dia tak tahu betapa susah menulis. Okey, okey, kebanyakannya nak bertulis. Okey, bertulis. Oh, ramai. Hafiz dia rasa susah sangat. Ustaz rasa seorang je yang kata lisan. Yang lain semua bertulis. Sebab yang ada lisan seorang je terbijak. cakap saya okey dengan dua-dua. Okey? Semua okey bertulis. Anak-anak murid Ustaz, jadi minggu depan Aku dah pilih tak apa. Minggu depan kita akan buat, Ustaz akan bagi awak ujian bertulis sedikit je. Sama ada, tengoklah Ustaz punya macam ni, sama ada kita akan buat guna quizzes sahaja ataupun Ustaz akan bagi kerja kepada awak. Kita akan buat waktu kelas. Okey anak-anak murid Ustaz, soalan simple je dan tidak dibenarkan tengok buku. Cerita dia macam tu, tak ada tengok buku. Kau nikah ada berapa? Botak. Okey, dengar. Yang akan masuk tajuknya, kita akan buat hari Rabu dan hari Khamis dan hari Jumaat. Hari Khamis atau hari Jumaat. Kalau tak sempat kita akan buat minggu satu lagi. Tengok keadaan macam mana. Cuma untuk minggu depan, tapi banyak ni sebenarnya ni. Kejap Ustaz tengok Ustaz tengok. Sebab tu tak kata ujian lisan lagi cepat daripada menulis. Kejap, 1, 2, Why? 3. Sebab kita perlu cakap tak perlu nak tulis. Okay, 3. Okey, so 3. Maksudnya minggu depan kita akan buat hari Khamis kita akan buat tauhid, hari Jumaat kita akan buat fiqh. Minggu satu lagi hari Khamis sirah, hari Jumaat akhlak. Boleh? Sebab 17 hari. Boleh. Ustaz ni assessment ke Ustaz? Tak. Ini masuk dalam awak punya pemarkahan PAFA awak. Dia macam kira assessment lah, je. Ustaz, Ustaz pakai wireless. Ikut. Soalan dia berapa Ustaz? Okey, awak nak berapa soalan? Tauhid awak nak berapa soalan? 40. Ustaz tanya awak ni, awak yang tentukan. Okey, Damia nak 10. Ustaz, benda tu tolong kita masuk sekolah tahun depan. Ya, benda ni akan tolong awak masuk sekolah. Kalau awak nak masuk sekolah. Ustaz, kalau lagi banyak soalan, lagi banyak markah. Tak. Markah penuh dia adalah 10 rasanya. Markah penuh dia 10. Okey. Sekejap. 1, 2, 3, 4. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 kat markah penuh dia 10. Okey. So anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, awak bagi tahu kat Ustaz. Okey. Ya, ada berapa soalan? Ada orang nak 5, ada orang nak 10. Benda tu tolong kita, ya. Benda ni akan tolong awak kalau awak nak minta sekolah di bawah JAIS. Ingat, dia ada sekolah JAIS, contoh sekolah menengah agama. Orang masuk sekolah menengah agama kan? SDPI. Ada orang PAFA tu kena isi benda tu. Itu. Kalau nak masuk MRSM ke SBP ke tak perlu. Tapi ini untuk awak kalau awak nak masuk sekolah agama menengah. Okey. Kosong. Apa? Okey. Okey, 10 Okey, sepakat semua nak 10 saja soalan. Takkan 10. Macam tak syok 10. 1, 2, 3. Saya ingat ambil 20. 20 tu saya lebih suka. 10 sikit sangat. Apa benda ni? 20 tak 20. 20 lah sebab sejam. Okey? 20 sebab sejam. Yeay! Okey, 20 sebab sejam. Soalan Ustaz senang je. Soalan Ustaz straight je. Apa maksud ini? Berikan contoh. Apakah syarat sah? Apakah itu je? Okey? 20 soalan. Apakah okey. syarat sah haji? Okey, ingat. Apa syarat sah haji? Apa syarat wajib haji? Itu je.
Apa yang akan berlaku? Straight forward. Ustaz tak akan fikir. Ali pergi ke kedai membeli Ali pergi kedai membeli gula. Soalan dia, apakah hukum menunaikan haji? Tak ada macam tu. Straight je. Okay? Okay, so kita Cuti wajib ni. okay, kita sepakat dekat sini hari Khamis minggu depan tauhid. Khamis tauhid, Jumaat fiqh minggu depan. Khamis sirah, Jumaat akhlak. Okay, settle? Okay. Awak punya keputusan Ustaz akan pakai untuk 6 Rashid semua. Alah. Apa Okay, macam Rashid? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, sebelum Ustaz teruskan, Ustaz nak tanya kepada awak. Semalam kita belajar satu tajuk akhlak. Haris Haikal, sebelum Ustaz nak ulang balik tajuk fiqh, Ustaz ulang balik akhlak yang kita belajar semalam. Semalam kita belajar akhlak, tajuk apa Haris Haikal? Jual beli. Jual beli? Akhlak. Akhlak jual beli bukan akhlak. Kita belajar apa? Khaira Anissa, kita belajar apa tajuk semalam? Saya rasa Muhammad. Good, kita belajar tajuk berkaitan dengan mahabbah. Okay, good. Mahabbah. Ain Fatihah, apa maksud mahabbah? Sayang, kasih sayang. Good, kasih sayang kerana Allah. Susahlah guna ni. Okay. Mahabbah lah. Aduh, apa benda yang Ustaz buat ni? Aduh. Dimulakan dengan kasih sayang kerana Allah. Okey, sayang kerana Allah. Okey, ada nama dia Ustaz. Hafiz. Apa? Kasih sayang, mahabbah ni terbahagi kepada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, Kasih sayang kepada Allah. good. Pertama kita sayang kepada Allah. Kedua, Sayang kepada Rasul. sayang kepada Rasul. Bagus. Ketiga, Sayang kepada diri sendiri. sayang kepada diri sendiri. Sayang sesama manusia. Okey, sayang sesama manusia. Ustaz nak edit sikit boleh tak? Dalam buku dia sesama manusia, tapi Ustaz nak edit. Sayang sesama makhluk. Tak tertakluk kepada manusia saja, dia boleh jadi haiwan, boleh jadi pokok, boleh jadi apa. Okey, Ustaz nak tanya kepada Maisarah, apa contoh Tongkok kasih pun sayang makhluk, kepada apa? Tongkok pun makhluk Pokok, apa maksud makhluk? Entah. Makhluk ni benda yang diciptakan. Apa benda yang diciptakan? Semualah. Pokok diciptakan. Awak diciptakan. Kucing diciptakan. Lipas diciptakan. Nyamuk diciptakan. Ular diciptakan. Ada satu yang tak diciptakan. Allah. Baru Okay, cakap. bagus. Itu je jawapan dia. Kalau ada jawab, Ustaz ada 2 lah. Tu salah tu. Ada 2 je jawapan dia jadi syirik lah. Faham? Okey, Maisarah, apa contoh kasih sayang kepada Allah? Ustaz tu syirik apa? Ha? Syirik khafi ke syirik jali? Jalilah kalau kita menduakan Allah. Dah kata 2 pencipta. Okey, kasih sayang kepada Allah sebagai contoh. Mengikut segala perintah. Bagus, Buku, kita ikut tengok buku Ikut perintah Allah, ikut semua perintah Janggut, Allah. Ustaz. Good. Haras Janggut, Sufi. Apa? Janggut Ustaz. Janggut. Oh, okey. Okey, Haras Sufi, apa contoh kita sayang kepada Rasul? Kita ikut sunnah dia. Bagus, kita ikut sunnah dia. Apa dia? Baginda dah. Kita ikut sunnah baginda. Okey, anak-anak murid Ustaz, apa contoh sunnah baginda? Ustaz nak tanya Makan Ain kurma. Fatihah. Apa? Makan kurma. Makan kurma. Okey, makan kurma ketika buka puasa. Okey. Okey, lagi Ain Fatihah, apa lagi contoh sunnah Nabi? Salat sunat selepas isyak. Ain. Ya. Apa contoh sunat yang sunnah? Nabi duduk kaki macam Terbang. nak kata bukanlah. Nabi duduk macam mana? Nabi duduk macam mana tanya Ustaz pula? Ustaz tanya awak. Mana boleh tak Nabi duduk ada cara makan dia. Okey. Betul. Key dia mudah anak-anak murid Ustaz. Semua perkara sunat itulah apa yang Nabi buat. Awak ingat macam tu je. Apa perkara yang sunat? Puasa Isnin dengan Khamis. Sunat itu Nabi buat. Ada perkara sunat. Contoh? Iktidal. Iktidal rukun. Sejak Bukan bila iktidal tu. Iktidal yang kita akan takbir. Itu Salah. Waktu kita nak sujud kan, kita kena angkat takbir sebelum kita sujud.
Okey, potong kuku. Baiklah Fadil. Potong kuku pada hari Jumaat. Bagus. Dia baik kita potong. Okey, Kaisha, bagi satu contoh sayang kepada diri sendiri selain daripada tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tak menyakitkan diri sendiri. Good, kita tak menyakitkan diri sendiri. Good, tidak menyakitkan diri sendiri. Okey, good. Boleh? Ustaz terima. Menyakitkan diri sendiri. Apa contoh tidak menyakitkan diri sendiri? Ustaz nak tanya Nuri School. Nur? Oh Nur. Oh faham? Faham? Tapi kalau ikut memang betul pun. Jawapan awak tu betul sebenarnya. Walaupun nampak dengar macam kasar, tapi jawapan tu betul. Nur, ni ada ke tidak Nur ni? Tak ada. Sofia Humaira, apa contoh lagi tidak menyakitkan diri sendiri? Tidak menyakitkan diri sendiri. Apa contohnya? Tidak menyakitkan diri. Banyak benda tak menyakitkan diri sendiri. Sekejap. Banyak. Tak menyakitkan diri sendiri. Contohnya, makan makanan yang tak berkhasiat. Mana boleh? Awak dah tahu dah Maggi tu tak sihat. Makan juga. Awak tahu Tapi dah. kalau teringin? Teringin. Teringin buat sendirilah. Awak dah tahu dah benda tu tak elok. Tidak melibatkan diri kita dalam sesuatu pergaduhan. Betul Maisarah. Tak ada je nak pergi cari pasal. Seterusnya, self-love. Good. Awak sayang diri awak sendiri. Contohnya, tidak merokok. Tidak minum arak. Tidak minum arak. Okey, dah. Okey, last but not least. Kasih sayang sesama makhluk. Ustaz nak tanya Nur Sofia. Selaku pencinta makhluk. Okey, Hana Sofia pula. Nur Sofia. Kalau kelas Ustaz, semua pelajar perempuan ni minat kucing. Ustaz pun tak faham. Kelas sebab Ustaz tak tahu. Kelas Ustaz tu semua minat kucing. Tak tahulah. Nur Sofia. Tu sebab ada satu hantu kucing. Sarah Albina. Tu hantu kucing betul. Sekejap ya. Bagi saya bising. Hai, awak bising. Tak cakap apa pun dah bising dah. Being nice to each other. Good. Awak sayang kepada orang lain. Awak dah Ustaz dah cerita belum? Kita belanja orang tu makan. Belanja orang makan. Ustaz dah cerita belum pasal kisah yang ada seorang perempuan bagi minum air dekat anjing tu? Perempuan pelacur. Ya, dia bagi air. Okey. Dia bagi air kepada anjing. Ingat, even anjing pun Tuhan kira sebagai pahala. Apatah lagi awak bagi makan dekat semut. Okey, dah mahabbah. Okey, ini adalah tajuk kita dah belajar. Adalah seorang bagi makan semut. Yelah ada. Contoh awak makan tak habis, betul awak biar. Okey. Okey, anak-anak murid Ustaz mahabbah. Ustaz, kalau kita tidak menyalahkan Allah, ada kaitan ke dengan diri sendiri ataupun sama makhluk? Macam mana soalan awak ni? Ustaz, kalau kita tidak menyalahkan Allah, ada kaitan ke dengan diri sendiri? Ustaz tak faham dalam soalan awak ni. Boleh awak terangkan kepada Ustaz Ain? Macam mana Ustaz? Macam mana? Ain terangkan Ain. Apa yang tanya kau Ustaz? Macam ni. Kejap. Macam ni cerita dia. Bukan cerita lah. Macam contoh. Bila dia macam Ustaz cakap semalam. Dia buat bisnes, dia gagal semua kan. Lepas tu. Dia macam nak salahkan Allah. Jadi adakah dia kait rapat dengan macam dengan diri sendiri ataupun sesama makhluk? Soalan yang sangat berat bagi Ustaz. Ini soalan berat ni. Soalan ni sangat berat. Sebab Ustaz tak diuji lagi dengan benda tu. Anak-anak tak betul. Bukan, soalan ni soalan yang berat. Kenapa? Anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Dengar sini baik-baik. Bila Ain cakap macam tu, bila seseorang tu gagal, contoh kalau seseorang tu gagal, bisnes dia gagal, dia buat jual apa pun gagal, apa semua gagal.
kemudian dia dia mula untuk menyalahkan Allah. Bila dia mula menyalahkan Allah tu, dia akan jadi sangkut kepada kasih sayang dia kepada Allah. Tapi benda tu berat. Kenapa? Sebab kita tak duduk dekat tempat dia. Kalau kita nak kata kat dia, salah ni, tak boleh nak, kita nak kata pun tak boleh sebab dia diuji dengan macam tu. Kalau kita cakap sabar. Sebab kita tak duduk dekat tempat dia. Anak-anak murid Ustaz, itulah yang kita panggil sebagai apa ni? Empire. Empathy. Good. Thank you, Nur Sofia. What is the meaning of empathy? Peti sejuk. Kan. Itu refrigerator. Apa maksud empathy? Kita buat parti lah rumah Nur Sofia, awak jawab empathy. What is empathy? Good, Haras Sufi. Awak rasa kesian. Awak rasa kalau kesian tu simpati. Kalau kesian kat dia. Itu simpati. Ini empati. Nanti awak tanya Ustaz Mirul. Awak ada kelas bahasa Melayu tak hari ni? Tak ada, syukur. Ada? Tak awak ada ada? rasanya. Tak ada. Kalau ada, Tak ada. Ustaz Mirul, Ustaz Fikri tanya empati tu apa? Ustaz Mirul akan terangkan. Okay, empati ni maksudnya awak dapat rasa. Kalau simpati ni awak kesian je. Awak kesian kat dia. Tapi empati ni, sampai satu tahap awak dapat rasa kesusahan orang tu. Sebagai contoh, Ustaz pernah sembang dengan kawan awak, Ustaz tak ingatlah siapa. Dia pernah bagi tahu kat Ustaz, saya kesian kat ayah saya. Saya tahu dia susah. Itu bukan simpati dah. Itu dah empati. Ustaz, saya tengok ayah saya. Ayah saya ni balik kerja, dia jaga nenek saya, kemudian dia buat lagi, dia layan kami lagi apa semua. Itu bukan simpati, itu empati. Empati ni dia dapat rasa kesusahan ayah dia. Okay. So, soalan daripada Ain, kalau simpati, kita kesian kat dia. Tapi bila empati, bila kita cuba kita bayangkan kita buat apa pun gagal. Belajar gagal, berniaga gagal, apa pun semua gagal. Sebab tu lah kita kena apa ni, kita kena sangka baik dengan Allah. Itulah Ustaz nak kata. Kita nak sampai Ustaz nak bersangka baik tu, itu memang memerlukan iman yang tinggi. Sekarang kita boleh cakap benda tu sebab kita tak diuji. Kita tak diuji. Bayangkan kalau Allah uji kita macam tu, adakah kita akan, ini semua salah Allah. Kenapa saya je asyik kena, Hafiz okey je. Contoh. Itu. Empati. So Ain jawab soalan awak tu Ustaz tak berani jawab. Saya. Sebab sebab orang, bila kita tengok orang dalam keadaan susah, yang pertama kita kena rasa Allah, kita dapat rasa kesusahan Ustaz, dia. boleh tak saya satu benda Ustaz? Silakan. Kalau orang tu bunuh diri, kan? Dia kacau tak menghibah sesama manusia? Bunuh diri ni cerita lain sebenarnya. Bunuh diri ni cerita lain ni. Dia tak kacau sesama manusia, tapi dia kacau kasih sayang kepada Allah. Ingat, kalau kita tengok orang bunuh diri, kita ingat, ini Ustaz nak ajar awak. Dengar sini baik-baik. Betul, bunuh diri itu salah. Tapi, dengar, kita tak boleh kata, bunuh diri itu berdosa besar tu. Dia orang ni tak reda, tak sabar. Jangan cakap macam tu. Dia bunuh diri, itu antara dia dengan Allah. Kita jangan judge dia. Macam contoh, awak nampak Haras Sufi ni keluar pakai seluar pendek, rambut ikat tocang, rambut warna biru, lepas tu pakai, kata awak teruk je dia ni nak masuk. Jangan cakap macam tu nak Ustaz. Bila kita tengok orang benda yang macam tu, ingat kasih sayang sesama makhluk. Haras, soalan awak lagi berat lah Haras. Ustaz tak berani lah nak jawab. Ingat, dosa dengan pahala ni adalah dosa dan pahala ni. Ustaz sabar. Dosa dengan pahala ni itu adalah di bawah. Dosa dengan pahala ni itu Allah saja. Ustaz, saya nampak dia tu dosa tak Ustaz? Itu antara dia dengan Allah. Tapi kalau itu Ustaz, dia tak puasa Ustaz. Ya, berdosa. Tapi kenapa dia tak puasa? Mungkin sebab dia sakit. Kena tahu. Di pihak kita, dosa tu. Kita kena dosa ni. Dah. Tapi jangan dosa teruk dah ni. Tak payah ni. Jangan. Kita kena tahu benda tu dosa. Dalam masa yang sama kita kena tunjuk, ya Allah, bantulah dia. Ya Allah, keluar daripada dosa dia. Faham?
kita doakan untuk mereka, betul Nur Sofia. So itulah empati. Empati ni kita rasa kesusahan diorang. Sebab tu bila sekarang ni anak-anak murid Ustaz, bila kita contoh yang terbaik empati, cerita polis tu, itu adalah contoh terbaik empati. Itu adalah contoh yang terbaik kasih sayang sesama makhluk. Dia tahu yang orang tu susah, so dia tak hukum. Dia pergi tolong, itu empati. Itu sebab Masih orang Cina panas. Apa kaitan dengan orang Cina? Ada lah Ustaz. Awak ni Orang tak tahu kan. Ada orang terasa kan. Takut ada orang terasa ni tahu ya. Okey. Okey anak-anak murid Ustaz. Okey, sebab itu tajuk mahabbah ni adalah tajuk yang besar. Tajuk berkaitan dengan kasih sayang. Ustaz, mak dengan ayah saya selalu marah saya Ustaz. So, saya rasa mak ayah saya tak sayang kat saya. No, bukan macam tu. Kasih sayang. Saya depress betul lah tu. Ustaz, mak ayah saya ni saya cakap sikit asyik marah je, bukan. Awak kena faham. Dia marah dia orang balik. Asyik marah je. No. Sebab kasih sayang ni dia ada macam-macam cara nak tunjuk. Awak pernah tengok tak macam mana harimau bawa anak dia? Siapa pernah tengok cara harimau bawa anak dia? Gigit macam nak makan. Harimau bawa anak dia macam mana? Gigit. Tengok. Tengok macam mana? Digigit. Ustaz tanya awak, harimau kalau bawa anak dia bawa macam mana? Digigit. Didukung. Digigit, digonggong macam dia bawa. Dia dukung. Cepat. Ustaz nak tanya. Dia gonggong tak? Someone tell. I don't know. Dia gonggong. Digigit, lepas dia bawa. Ini contoh. Dia bukan Jom. Ini nampak tak? Digigit kepala kau. Ustaz tak share pun. Patutlah. Orang punya. Ini adalah contohnya. Harimau kalau dia nak bawa anak dia akan gigit anak dia. Dia akan gonggong, istilah gonggong. Kalau dari segi kita, oi Ustaz, apa dia bawa macam tu? Tapi itu cara dia. Itu cara harimau tunjuk kasih sayang kepada anak dia. Yang tu tak nampak Ustaz, yang ni nampak. Nampak? Itu kalau macam tu. Ingat? Yang ni nampak. Okey ini. Ini. Dia bawa Ustaz. Ni nampak ni. Dia bawa Ustaz, dia nak bunuh anak dia. Bukan dia nak bunuh. Itu cara. Kepala sampai termasuk lah mulut. Anak-anak Ustaz, anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Sebab itu kita tak boleh kata Ustaz, marah je mak ayah saya tak sayang saya. Kalau mak ayah awak tak sayang awak, tak adanya awak akan dapat makan. Mak ayah awak sambil masak tu. Sambil masak tu, walaupun mak saya sayang Tupperware lebih. Mak saya sayang Tupperware Ustaz. Jangan kata mak awak, mak ustaz pun sayang Tupperware. Mak ustaz ada satu almari tu Tupperware saja. Kalau hilang habis Ustaz. Okey dah. Okey habis. Ingat ini adalah contoh. Awak pernah tengok buaya bawa anak dia? Buaya letak dalam mulut. sama. Semua binatang ada tak buaya bawa anak? Dekat dalam mulut kan? Betul lah. Betul lah Hafiz kata. Dalam mulut. Nampak tu? Cuba bayangkan kalau dalam tu Insyirah. Jahat amat. Anak-anak murid Dia Ustaz makan tak adanya tiba-tiba dia nak makan anak dia. Itu cara dia. Itu cara haiwan. Dia tengok anak dia tu. Dia keluar je. Tak ada Tapi tiba-tiba. Kalau kan buaya betina kan bertelur kan? Ya. Kalau anak dia terkeluar nanti buaya jantan makan. Itu kalau kucing ya. Kucing jantan memang dia makan anak dia. Itu Ustaz tahu. Kalau buaya kesian lah mak dia. Kesian lah singa. Okey. Singa pun bawa anak dia gak? Tengok singa bawa anak. Ustaz, sabar ya. Ya, Gigit juga kan. Awak pernah tengok tak gambar mana dia gigit juga? Ni dia gigit juga. Semua gigit lah cerita dia. Sebab dia orang kalau dia orang bawa dengan tangan, dia orang nak jalan macam mana? Entah. Hafiz ni. Okey anak-anak Ustaz, undur belakang Ustaz. Okey, dengar sini. Sebab itu bila kita tengok even haiwan pun sayang anak dia. Nampak? Tapi zaman sekarang masya-Allah. Pernah ke tergigit? Jangan tanya Ustaz, Ustaz bukan singa. Tanya dia. Ustaz singa. Ustaz pernah kat dia tergigit? Allahu a'lam. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina. Kita ada 20 minit je lagi. Okey. Kemudian kita akan patah balik. Okey, yang penting last but not least Ustaz nak kita contoh Ustaz nak kita kasih sayang, kita kena sayang sesama diri kita. Ada satu hadis Ustaz nak terangkan kepada awak. Tapi dia tak ada dalam buku tu Ustaz rasa. Nabi
Ustaz. Allah, Okay. Nabi Muhammad kata apa? Dengar betul-betul. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata pada hari akhirat nanti ada 7 golongan yang mana Allah akan lindung dia. Dengar betul-betul. Pada hari kiamat nanti Rasulullah pernah kata ada 7 golongan. 7 golongan, 7 jenis orang yang mana Allah Ta'ala akan lindung dia pada hari kiamat. Kita tahu hari kiamat ni dia punya tu dahsyat. Tapi ada 7 jenis golongan. Dia ada 7 jenis orang yang mana Allah Ta'ala akan lindung dia. Apa ni? Siapa chat ni? Saya rasa Ustaz dah pernah cerita. Ya, Ustaz pernah cerita. Salah satunya adalah 2 orang sahabat. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillah. Warajulani, 2 orang sahabat. 2 orang sahabat. Warajulani tahabba fillah. Berkasih sayang kerana Allah. Contoh awak sayang kat kawan awak kerana Allah. Allah akan lindung awak dekat hari akhirat nanti. Salah satunya dia adalah hakim yang adil. Dia ada banyaklah. Salah satunya dalam golongan 7 tu warajulani tahabba fillah istam. Dia tu. Okey, so 2 orang sahabat berkasih sayang kerana Allah. So anak-anak murid Ustaz, pengajaran hari ini Ustaz nak ajar kepada awak. Terima kasih kepada soalan Ain tadi dan soalan Haras. Okey, ingat bila kita nampak seseorang buat jahat, kita jangan benci dia. Kita hanya boleh benci judge dia. Kita jangan benci dia. Kita hanya benci perbuatan dia. Ustaz ulang sekali lagi. Kalau kita nampak seseorang buat salah, jangan benci personal. Saya benci betul lah dengan budak tu. Jangan benci dengan dia. Awak hanya boleh benci kepada perangai dia je. Sikap. Saya tak boleh betul lah dia ni asyik kacau je. Awak hanya benci kacau dia saja. Tapi awak tak benci diri dia. Ingat, anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad SAW, dia tak suka kepada pakcik-pakcik dia disebabkan melawan Allah. Tapi dalam hati dia, dia sayang kepada orang, dia sayang kepada pakcik dia. Nabi Muhammad cuma tak. Nabi Muhammad hanya setakat yang Ustaz belajar, setakat yang contoh contoh macam Abu Talib kan. Abu Talib kan tak masuk Islam. Walaupun Abu Talib tak masuk Islam, tapi Nabi Muhammad sayang Abu Talib disebabkan itu pakcik dia. Ustaz, Abraham Lincoln tu Islam ke Ustaz? Siapa? Abraham Lincoln. Entah. Tak tahu. Okey dah habis Okey dah. Habis. Wallahualam. Okey. Ya Ustaz. Tahu Ustaz. Kalau yang ni Ustaz rasa dia bawa apa Ustaz kalau yang ni? Apa benda ni Hafiz? Tengok. Awak dah tengok benda-benda macam ni lah yang meracuni pemikiran awak. Kenapa awak pakai Google masa tengah kelas? Tak adalah. Tadi saya dah tunjuk tadi kat Ustaz. Dah suruh Ustaz back. So betul lah selama ni. Betul lah selama ni Ustaz teka awak tengok benda lain waktu Ustaz tengah mengajar. Mana ada Ustaz? Okey anak-anak murid Ustaz. Sekarang kita dah belajar berkaitan dengan muamalat. Ustaz nak tanya kepada mu ni. Muamalat terbahagi kepada berapa? Duk. Semalam Ustaz rasa dah diterangkan. Muamalat terbahagi kepada apa mu ni? Dua. Bagus, 2. Yang pertama? Muamalat yang Diharamkan. dihalalkan. Haram terus, halal lah dulu. Dihalalkan dalam Islam. Haram terus, tengok. Haram terus. Diharamkan, dihalalkan dalam Islam. Yang kedua adalah muamalat yang diharamkan dalam Islam. Sekarang kita dah belajar muamalat yang dihalalkan dalam Islam. Khaira, Anissa, apa tajuk yang kita dah belajar muamalat dihalalkan dalam Islam? Jual beli. Good, kita dah belajar berkaitan dengan jual beli. Hafiz, tengok Google lah tu. Tengok Google lah tu. Hafiz, apa maksud jual beli? Jual beli tu maksudnya orang terjual kita yang beli. Apa tu? Oh, jual beli tu maksudnya kita tukar barang. Ya, kita menukarkan harta dengan harta. Orang tu bagi barang. Good. Kemudian Ustaz nak tanya kepada Maisarah.
berapa rukun jual beli? Sekejap. 6. Yang pertama, Harga. harga? Belum. Ya belum. Pertama mesti kena ada Penjual. penjual. Bila dah ada penjual mesti kena ada Pembeli. pembeli. Kemudian Kaisha sambung. Lepas pembeli, penjual, pembeli. Lepas tu kena ada apa? Good. Kena ada barang. Seterusnya kena ada kena ada harga. Okey, kena ada harga. Kemudian Last sekali yang saya ingatlah dalam bahasa dia tu apa. Tapi good. Ijab. saya beli, saya jual, saya Ya. beli. Terima kasih Amal Wajdi. Ijab dan qabul. Bagus. Okey, seterusnya Ustaz nak tanya kepada Nur Sofia. Apa syarat-syarat penjual dan pembeli? Boy. Macam nak menyanyi pula. Saya penjual. Ada 3 syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, kalau kita nak beli Al-Quran mestilah Muslim. Mestilah orang Islam sahaja kalau beli dan jual Al-Quran. Seterusnya, nombor 2. Kalau beli mesti dapat fair. Share. Share kenapa? Ustaz tak nak share awak. Kalau beli mesti dapat Krik. Mana? What? Boleh tak Ustaz paksa awak? tak. Tidak dipaksa. Faham? Tak boleh hidup dipaksa. Tidak dipaksa. Tak boleh paksa. Ingat, tak boleh paksa. Nak beli, jual, tak boleh paksa. Yang last sekali. Berakal. Go, berakal. Boleh tak buat jual beli, berjual beli dengan orang gila? Tara boleh Tidak boleh. Okey, bagus. Lagi orang tu kira, orang tu bagi RM10, harga tu RM1. Nak bang, ni baki dia RM9. Okey, Mima. Oh, Mima. Ya. Mima, apa syarat barang dan harga pula? Hafiz. Barang mestilah. suci. Barang mesti suci. Lagi? Barang kepunyaan penjual. Asyik baik. Kepercayaan sendiri Suci dan bersih. Ada lagi Kepunyaan penjual. Bagus. Kepunyaan Ada lagi satu. penjual. Ataupun kalau bukan dia punya? Masih berkualiti tinggi. Wakil penjual. Bagus. Term yang betul. Stokis. Mesti wakil. Stokis. Dropship. Okay, last kali Ustaz minta 3 je. Yang ketiga? Kualiti. Serahkan kepada pembeli. Diserah. Apa yang ketiga apa? Barang serahkan kepada pembeli. Ya, mesti serahkan. Betul. Serahkan ketika akad. Serahkan ketika akad. Okey, ada satu lagi kita kena tahu. Kita kena tahu barang tu macam mana. Okey, ijab dan qabul adalah saya beli dan saya jual. Okey, Ustaz, bagus. ijab qabul tu bakal perkahwinan ke Ustaz? Pun sama. Ijab dengan qabul ni boleh juga. Aku nikahkan dikau dengan Muhammad Ramli bin Muhammad Syafi'i dengan mas kahwin. Asal macam tu pula kan? Sebut nama perempuan. Ustaz dah cerita belum 3 perkara yang tidak boleh buat main? Dah kan? Dah. Okey, last sekali Ustaz nak terangkan kepada awak. Ustaz dah share kan ni kan? Ustaz dah share kan? Okey. Dah. Ada nama Ustaz. Ustaz terangkan sedikit sebelum kita buat latihan. Okey, larangan jual beli. Ni biar Ustaz yang baca. Biar awak yang baca lah. Saya Ustaz lah yang baca. Ayat. Okey. Okey, Ustaz nak Kaisha. Okeylah Kaisha. Kaisha baca yang pertama. Larangan jual beli. Tak boleh jual apa? Larangan jual beli. Menjual binatang buas yang haram dimakan. Kita tak boleh jual binatang buas yang haram dimakan. Tak boleh jual binatang buas. Ustaz ulang. Tapi kalau lembu kan buas. Lembu buas ke liar? Liar lain tak? Apa beza buas dengan liar? Buas ni macam harimau,
singa, beruang, itu buas. Itu nama. Nanti awak tanya Ustaz Amirul, Ustaz, apa maksud binatang buas? Sekarang ni kerja rumah awak nanti tanya Ustaz Amirul apa maksud empati. Ustaz Amirul akan terangkan dari sudut bahasa apa maksud Melayu. empati? Ataupun satu lagi tanya apa maksud binatang buas. Ingat, benda yang haram tak boleh jual. Ustaz dah cerita benda yang haram tak boleh jual. Okey, seterusnya Sofia Humaira baca. Yang ketiga Dami Hani. Okey, nombor 2 Sofia Humaira baca. Menjual sesuatu yang najis. Tapi najis yang tidak dapat disucikan. Okey, ada nombor 2 Ustaz. Yang kedua ni, barang yang awak tak boleh jual adalah barang yang najis. Benda tu memang dah najis, yang awak basuh lah macam mana pun dia tak akan suci. Sebagai contoh? Khinzir. Good, khinzir. Awak basuh lah dengan air sabun ke, letak Febreze ke, letak Daya ke, letak sabun basuh pinggan ke, cuci lagi dengan air kuala surau, pergi ke masjid, mandi air masjid, still tak boleh. Sebab dia adalah keadaan yang najis. Dia tak dapat disucikan. Okey, clear. Last kali Dami Hani. Jual harta benda yang telah digadaikan kepada orang lain melainkan dengan perizinan daripada orang yang Tak dengar. Menjual harta benda yang telah digadaikan kepada orang lain melainkan dengan keizinan daripada orang yang Okey, anak-anak Ustaz, terima kasih Dami Hani. Ya, ini Ustaz nak terangkan kepada awak. Menjual harta benda yang telah digadaikan. Siapa boleh terangkan Ustaz apa maksud gadai? Siapa faham maksud gadai? Hafiz. Silakan. Gadai ni maksudnya kita macam mempertaruhkan sesuatu. Good. Oh yeah. Itu je. Itulah. Ayat tu boleh salah faham tu. Mempertaruhkan boleh jadi judi. Mempertaruhkan sesuatu badan yang halal. Cik, tengok Google Taklah. Cik. Betul. Kepada orang yang lain melainkan dengan okey, tak boleh jual. Okey, sekarang Ustaz terangkan kat awak apa maksud gadai. Okey, tengok sini baik-baik. Benda ni tak jumpa dan Ustaz rasa dalam buku mungkin ke depan kot. Okey. Barang yang kita dah beli dekat orang lepas tu kita jual balik macam tu ke? Itu jual beli. Itu masih lagi jual beli. Gadai ni dia bukan jual beli. Okey, gadai ni macam ni. Ini adalah Fadil. Ini Fadil. Okay. Ini Fadil. Ini Fadil. Ini Azim. Azim. Siapa yang besar? Tu Fadil. Okay, ini Fadil. Ini Azim. Tuin Syirah Ustaz. Okay, ini Azim. Okay, anak-anak Ustaz dengar sini baik-baik. Apa yang dimaksudkan dengan gadai? Okay. Cerita keadaan yang pertamanya, Azim ni dia nak pakai duit. Okay, dia nak pakai duit. Tapi dia tak ada duit nak pakai duit. Dia sebab tiada duit. Okay. So sekarang ni dia nak pinjam. Tapi dia tak, okay, sekarang ni yang ada dekat dia hanyalah, katakan dia ada handphone. Okay. Yang ada dekat dia, okay, keadaan dia nak pakai duit sebab dia tak ada duit. So Azim ni dia ada handphone. Dia ada handphone. So apa yang dia buat? Dia pergi dekat Fadil. Dia kata dekat Fadil, aku nak gadaikan. Saya nak gadaikan telefon ini. Berapa yang saya boleh dapat? Okey, Fadil cakap saya boleh bagi RM500. Okey, bagus. So Fadil bagi duit RM500 kepada Azim. Handphone ini Fadil pegang dulu. Fadil tak boleh jual. Cukup hari nanti,
Azim dah guna duit 500, dia nak buat berniaga lah apa semua, dapat untung. Dia bayar balik 500 kepada Fadil. Fadil akan bagi balik handphone kepada dia. Itu maksudnya gadai. Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut dia sebagai cagaran. Okey, Ustaz ulang balik. Ini macam pinjam. Dia macam pinjam. Tapi ini dia guna barang sebagai gadaian. Ustaz ulang sekali lagi. Dengar betul-betul. Oh, macam Kalau pinjam, Fadil, saya nak pinjam duit 500. Okey, nah 500. Itu pinjam. Cukup bulan, Azim bayar balik 500. Itu pinjam. Tapi gadaian ini, dia bagi barang kepada Fadil. Fadil, saya bagi earpod kepada awak sebagai gadaian, saya cagaran. Awak bagi saya duit, ini barang saya, awak pegang. Lepas tu, Fadil pun bagi balik duit. Okey, nah, saya bagi awak 1000. Okey, barang tu dinamakan barang gadaian. Okey, saya pegang dulu. Duit tu awak guna, cukup masa, bagi balik duit 1000, saya bayar, saya bagi balik earpod awak. Lebih kurang macam tu gadaian. Okey. Oh, macam faham tebusan. tak? Ya, bagus. Dia tebusan. Ustaz, dia macam pinjam, lepas tu guna, lepas tu bagi balik. Ya, tapi gadaian ni dia menggunakan barang sebagai cagaran. Sebagai contoh, Ustaz nak beli headphone. Tak boleh. Ustaz sangat terdesak sekarang. Ustaz nak duit. Ustaz tak ada kerja, nak pinjam orang pun susah. Yang Ustaz ada hanyalah remote aircon je. Ustaz pun pergi kata, ingat, beza dengan jual. Sekarang ni kalau jual, barang tu bukan dah tak dapat balik dah. Kalau kita jual, Hafiz, Ustaz jual remote aircon kepada awak. Okey, saya beli Ustaz So remote aircon ni Ustaz dah tak dapat balik dah. Tapi dalam konteks gadaian, awak memang tu barang awak. Awak nak barang tu, awak tak nak jual. Cuma awak perlukan duit. So awak letak barang awak gadaian, saya nak benda ni saya punya, saya tak nak jual. So awak bagi barang tu sebagai gadaian, dia akan bagi duit kepada awak. Barang tu still barang awak, cuma dekat tangan Fadil. Awak dah kerja, dah dapat duit, awak ambil balik benda tu, bayar, awak akan dapat balik awak punya barang. Faham? So Fadil, larangan dia, Fadil tak boleh jual barang Azim sebab itu barang gadaian. Barang gadaian tak boleh jual sebab itu bukan dia punya. Ingat, kita dah belajar dalam jual beli. Jual beli ni adalah pemilikan kekal. Once Ustaz dah jual kepada awak, itu barang awak. Once Ustaz dah jual barang awak, itu barang awak. Tapi kalau barang gadaian, Ustaz bagi sebagai gadaian je, sebagai tebusan je, sebagai cagaran. So awak nak tebus balik, kena bayar, awak akan dapat balik barang awak. Okey, sampai situ ada tak yang tak faham berkaitan dengan gadaian? Ada soalan berkaitan dengan gadaian? Konsep dia macam pinjam, tapi bukan pinjam. Dia macam pinjam, tapi dia guna barang. Oh, suara. Macam pinjam, tapi dia bukan macam pinjam. Macam pinjam, tapi dia bukan macam pinjam. Sebab dia letak barang. Kalau pinjam, semata-mata pinjam. Hafiz, Kalau kita beli tapi bukan macam beli. itu lain lah. Ustaz, simplifykan maksud dia please. Okey, Ustaz dah agak dah sebab Ustaz rasa tak puas sebab belajar online. Kalau depan mata awak, Ustaz boleh tunjuk secara detail. Okey, Ustaz macam ni Ustaz tunjuk. Ustaz stop share. Okey, Ustaz stop share. Ustaz buat spotlight supaya awak tengok. Ada 2 minit lagi. Okey, simplifykan maksud dia. Maksud dia itulah, maksud dia sebenarnya adalah cagaran sebenarnya. Itu term dia, cagaran. Tapi macam Ustaz terangkan kepada awak. Okey, lebih kurang macam ni. Nur Sofia, lebih kurangnya macam ni. Ustaz nak pakai duit Nur Sofia. Okey, Ustaz nak ringkaskan, tak tahu nak susun ayat dia macam mana. Okey, Ustaz nak pakai duit Nur Sofia. Okey, Ustaz nak pakai duit. Tapi Ustaz nak pinjam ke awak, susah. Sebab mungkin awak tak bagi. Ustaz Fikri ni kalau pinjam bukan dia nak bagi pun. Okeylah macam ni Nur Sofia. Ustaz bagi earpod kepada awak. Awak pegang barang Ustaz. Kemudian awak bagi duit. Sebab Ustaz nak pakai duit. Barang ni barang Ustaz. Cuma awak ambil sebagai cagaran. Kalau tak bayar, benda ni saya punya. Lebih kurang macam tu. Kalau awak tak bayar, benda ni saya punya. Lebih kurang macam tu. So sekarang ni kita letak benda tu, kita letak barang tu dekat Ustaz bagi barang tu dekat Nur Sofia. Nur Sofia bagi dekat Ustaz duit.
So tu barang Ustaz, cuma Nur Sofia pegang. Nanti bayar balik duit tu. Barang ni saya pegang dulu nanti bayar balik duit tu. Ustaz pun kerja. Buat Food Panda, buat Grab Food, buat macam-macam lah Ustaz buat. Potong pokok, potong sembelih binatang, semua Ustaz buat. Dah dapat duit. Ya, Amira Kaisha. Supaya dia tak tipu kita. Kalau pinjam dia boleh lari kan. Tapi ini kalau gadaian, benda ni ada dengan kita. Benda ni ada dengan kita. So kita tak boleh nak tipu. Kalau awak tak bayar, okey. Tak bayar, benda ni saya punya. Lebih kurang macam itulah. Ustaz, kalau barang tu hilang macam mana? Nur Sofia kena ganti balik. Sebab barang tu barang Ustaz, bukan barang dia. Ya? Kalau barang tu hilang, barang tu dia kena ganti balik. Okey. Tengok, tak sempat juga nak habis buat latihan. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, kerja rumah awak. Buat muka surat 20, 21 dan 22. Bila Ustaz nak tengok? 2 minggu depan. Nanti sebab 2 minggu lagi baru Ustaz tengok. No need to rush. 20, 21, 22 buku fiqah. Okey? Dah pukul 10.20 dah. Okey, 2 minggu lagi. Okey. Kalau tak faham lagi nanti Ustaz buat. Nanti Ustaz akan terangkan seterusnya. Itulah Ustaz geram tu lah dengan online ni. Ustaz tak boleh terangkan dengan detail. Okey, I think that's all from me. Ada soalan? Ada soalan? Hafiz, tengok apa tu Hafiz? Tengok. Okey. Tengok. Okey, I think that's all from me. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Ustaz. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Selamat bercuti. Ustaz. Okey, yang lain semua boleh keluar. Bye. Assalamualaikum. Ya, Hafiz. Kenapa? Bye, selamat bercuti. Okey.